Hai, salam sejahtera kepada Prof. Maria. Saya Siti Sarabiti Muhammad Said daripada kumpulan 4 akan memperkenalkan tentang pengurusan warisan dan kelestarian. Tajuk kami adalah tinjauan mengenai pakaian tradisional Kadazan Dusun di Ranau Sabah. Okey, pengenalan iaitu Kadazan Dusun ni adalah kumpulan etnik yang terbesar di Sabah yang membentuk sebanyak 33% daripada keseluruhan penduduk tersebut. Mereka terdiri daripada 40 kumpulan sub-etnik. Etnik Kadazan Dusun telah diiktiraf sebagai etnik masyarakat orang asal Borneo Utara dengan warisan dan budaya yang didokumenkan oleh UNESCO sejak tahun 2004. Kadazan Dusun turut diiktiraf sebagai kumpulan pribumi asal di Sabah yang mempunyai hak istimewa tersendiri dari hak tanah, sungai, sehingga penjagaan adat resam. Beberapa pertubuhan telah ditubuhkan untuk menjaga hak istimewa Kadazan Dusun di Malaysia. Dan salah satunya adalah Pertubuhan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia atau dikenali sebagai Pertubuhan KDM Organisation Malaysia, berpusat di Dogongan, Penampang Sabah, Malaysia. Pakaian tradisional Kadazan Dusun ini dikenali sebagai baju kaum basanan yang diperbuat daripada kain asas. Produk komersial hitam seperti sutera atau baldu digunakan di upacara tertentu, manakala kain kapas teriko berda adalah untuk pakaian seharian. Kain baldu tersebut berwarna hitam yang ditata hias menggunakan pelbagai hiasan seperti manik-manik, bunga-bunga, butang berwarna, rendah keemasan, labuci dan juga tenunan. Bahagian utama dalam baju tradisi dusun ini ialah baju yang dikenali sebagai gaung, seluar dan siga bagi lelaki yang dikenali sebagai sinuangga dan sarung gonok serta penutup kepala. Hiasan dan gaya pemakaian pakaian tradisi ini berbeza mengikut daerah yang ada di Sabah. Pakaian tradisi ini juga termasuklah manik-manik antik yang digunakan. Pakaian tradisional juga termasuk manik antik yang digunakan untuk membuat rantai dan tali pinggang. Barang antik ukiran perak dan tali pinggang yang diperbuat daripada shilling dolar berwarna perak. Tradisional ini digunakan pada musim perayaan seperti perayaan keamatan dan upacara khas seperti perkahwinan. Selanjutnya, gadis-gadis etnik Kadazan Dusun akan mempamerkan pakaian tradisional sebegini apabila ada pertandingan duk ngandau, keamatan, peringkat negeri Sabah. Semua ini adalah khazanah turun-temurun yang sangat bernilai dan perlu dijaga. Kajian kami. Yang pertama semestinya memahami dahulu latar belakang sejarah pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun di Sabah. Yang kedua iaitu mengkaji bahan yang digunakan pakai dalam proses pembuatan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun. Yang ketiga iaitu mengenal pasti peranan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun pada upacara ataupun acara-acara yang tertentu. So yang keempat, lastly, yaitu mengenal pasti apakah langkah-langkah dalam mengekalkan pakaian tradisional Kadazan Dusun. So, permasalahan kajian yang dihadapi di perubahan gaya hidup masyarakat yang menyebabkan pakaian tradisi sesuatu kaum itu kurang mendapat sambutan, ataupun pakaian ataupun pengaruh-pengaruh budaya luar yang menjolok mata sentiasa diketengahkan oleh masyarakat kini ataupun generasi muda kini, yang menyebabkan pakaian tradisi ataupun pakaian warisan nenek moyang kita sendiri semakin hari semakin pupus ataupun ketinggalan zaman. So yang kedua yaitu kurangnya promosi atau pemeliharaan warisan budaya oleh generasi muda kita. Kerana kurangnya kesedaran daripada pihak generasi muda yang kurang memberikan promosi atau mengedarkan ebahan ke laman sesawang ataupun media sosial, ini merencatkan lagi pakaian tradisi sesuatu kaum itu sekiranya tidak disebarkan atau dipromosikan kepada pihak luar, yang akan menyebabkan pakaian tradisi itu semakin ketinggalan zaman. So yang ketiga yaitu baju tradisional semakin hari semakin mahal kerana penggunaan bahan-bahan yang khas dan memerlukan tenaga yang mahir sahaja. Seterusnya, metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Antara perkara penting yang dibincangkan dalam bahagian ini ialah cara mendapatkan responden, cara mendapatkan maklumat dan data responden, serta teknik memproses dan mempersembahkan data. Reka bentuk penyelidikan berbentuk kajian tinjauan, dan kajian ini dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara berkaitan persimpulan, pengukuran, dan analisis data. Kajian ini adalah untuk memahami objektif yang telah kami lakukan.
Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan proses menyediakan alat mengumpul data menerusi konsep yang berkaitan sikap, persepsi serta keterangan latar belakang. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan borang soal selidik melalui Google Form dan kaedah rujukan. Kami telah menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan maklumat dan data responden. Cara yang kami telah gunakan adalah melalui kaedah soal selidik, pemerhatian, dan kepustakaan. Seterusnya, teknik memproses dan mempersembahkan data. Bagi kaedah ini, kami telah gunakan kaedah deskriptif dan kuantitatif dalam penganalisisan data. Bagi mendapatkan maklumat dan data responden, beberapa cara kami telah gunakan seperti kaedah soal selidik, yaitu borang soal selidik yang sesuai seperti Google Form telah kami buat untuk mendapat dan mengumpul maklumat yang tepat berdasarkan objektif kajian. Selain itu juga, kami telah menggunakan kaedah pemerhatian. Ia merupakan kaedah yang terawal dalam penyelidikan. Kaedah ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui situasi lapangan kajian. Kaedah yang terakhir kami gunakan adalah kepustakaan. Kaedah ini merupakan rujukan utama yang digunakan untuk mendapatkan maklumat melalui bahan-bahan seperti buku-buku dan sumber internet yang berkaitan dengan pakaian tradisional kaum dusun di Ranau. 0.0 analisis data. Ini adalah bagian E, demografi responden. Kami telah mendapat sebanyak 100 responden menjawab borang soal selidik kami melalui Google Form, iaitu sebanyak 4% perempuan, 46% lelaki, dan umur responden yang paling ramai menjawab adalah kategori 20 hingga 29 tahun. Dan bangsa responden pula, demografi berdasarkan bangsa responden, iaitu 20% bangsa Melayu, 8% Cina, 6% India, 39% Bumi Putra Sabah, 27% Bumi Putra Sarawak. Lepas tu, demografi berdasarkan agama responden, 49% Islam, 7% Buddha, 5% Hindu, dan 39% Kristian. Bahagian B adalah kami punya objektif kajian, mengenal pasti latar belakang sejarah pakaian tradisional Kadazan Dusun di Ranau Sabah. Adakah pakaian tradisional Kadazan Dusun masih digunakan pada masa kini? Dan sebanyak 57% responden sangat setuju bahawa pakaian tradisional Kadazan Dusun ini masih digunakan pada hari ini. Lepas tu soalan kedua, adakah anda bersetuju sekiranya baju tradisional ini hanya dipakai semasa sambutan Hari Keamanan saja? Jadi sebanyak 44% sangat tidak setuju, dan yang sangat setuju sebanyak 7%. Mengkaji bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pakaian tradisional Kadazan Dusun, kami memberikan soalan terbuka kepada responden untuk memberi pendapat mereka lah. Jadi seramai 96% responden telah memberi balas yang positif, dan sebanyak 14% responden telah memberi pendapat mereka sendirilah. Berbangsa Bumi Putra Sabah dan berumur dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun. Dan yang berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional Kadazan Dusun kerana bagi memastikan remaja dapat menghargai busana warisan kaum Kadazan Dusun bagi mengelakkan ia ditelan zaman. Lepas yang kedua, responden bangsa Bumi Putra Sabah juga berumur dalam 31 hingga 40 tahun. Dia berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional Kadazan Dusun agar tidak menghilangkan identiti suku kaum tersebut. Dengan cara remaja yang minat dalam bidang jahitan perlulah mempelajari cara pembuatan busana tersebut. Dan ketiga, responden berbangsa Melayu dan berumur dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional Kadazan Dusun. Responden yang ketiga berbangsa Melayu dan berumur dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun supaya tidak pupus mengikut peredaran zaman. Responden yang keempat berbangsa Bumi Putra Sabah dan berumur dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun berpendapat bahawa remaja perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian kaum Kadazan Dusun kerana selain mengekalkan keunikan tersebut, pakaian etnik ini juga boleh menjana pendapatan. Ini kerana nilai pasaran pakaian etnik sangat tinggi dan digemari ramai. Kelima, responden berbangsa Bumi Putra Sabah dan berumur dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun kerana dapat membolehkan kita sebagai masyarakat untuk mempamerkan busana tradisi kepada pengunjung dari luar negara atau pengunjung tempatan. Yang keenam, responden berbangsa Melayu dan berumur dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun berpendapat bahawa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun kerana dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teknik pembuatan busana tersebut.
Yang ketujuh, responden berbangsa Bumi Putra Sabah dan berumur dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun berpendapat bahwa remaja kini perlu mempelajari teknik pembuatan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun kerana busana tradisional ini adalah lambang kaum di negeri Sabah. Oleh sebab itu, pakaian tradisional ini perlu dikekalkan dan dipelajari dari segi teknik pembuatannya agar dapat digunakan dan menjadi kesinambungan warisan budaya untuk generasi akan datang. Okey, 5.4 iaitu bahagian E, mengenal pasti langkah-langkah dalam mengekalkan pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun. Soalan kami, adakah anda bersetuju sekiranya baju tradisional kaum Kadazan Dusun ini dibawa ke luar negara untuk diperkenalkan dan dipromosikan di luar negara? Majoriti sebanyak 74% sangat setuju sekiranya baju tradisional kaum Kadazan Dusun dibawa ke luar negara untuk diperkenalkan dan dipromosikan di luar negara. Soalan yang kelima, adakah anda bersetuju jika terdapat perubahan moden dalam mereka bentuk atau pakaian baju Kadazan Dusun dari masa ke semasa? Jadi sebanyak 25% sangat tidak setuju dan 5% sahaja yang sangat setuju. Seterusnya saya akan membentangkan 6.0 perbincangan, keputusan dan penemuan. 6.1 memahami latar belakang sejarah pakaian tradisional Kadazan Dusun. Yang pertama, ia mencerminkan sejarah panjang dan kekayaan budaya mereka. Ia juga menjadi bahagian integral dari identiti etnik. Untuk membuat pakaian tradisional Kadazan Dusun, ia menggunakan kain katun atau kain tenun tangan. Seterusnya, ia juga menggunakan teknik sulaman tangan. Untuk kaum wanita, dikenali sebagai sinuangga, manakala pakaian lelaki Kadazan Dusun dipanggil sebagai gaung. Seterusnya, bahan yang digunakan untuk membuat pakaian adalah kain baldu atau kain hitam yang dibalut dengan benang emas. Seterusnya, ia diperagakan pada pesta menuai atau apabila ada pertandingan untuk mengadakan keamatan daerah Sabah. Seterusnya, 6.2 mengkaji bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pakaian tradisional Kadazan Dusun. Yang pertama, meliputi kain tenunan seperti kapas, serat daun pisang, serat rotan atau serat tumbuhan yang lain. Seterusnya, ia juga menggunakan bambu dan rotan digunakan untuk membuat perhiasan seperti sinuangga dan hiasan kepala tradisional. Seterusnya, bulu burung tempatan digunakan sebagai hiasan. Akhir sekali, manik-manik dan sulaman digunakan sebagai hiasan untuk menambah keindahan dan keunikan kain mereka. Seterusnya, 6.3 mengenal pasti peranan pakaian tradisional Kadazan Dusun pada acara-acara atau upacara. Dilihat dari sudut zaman, yaitu zaman klasik dan zaman moden. Zaman klasik dipakai semasa upacara ritual atau hari perkahwinan dan sebagai pakaian seharian. Khususnya untuk zaman moden hanya dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu seperti di hari perkahwinan serta untuk acara-acara kebudayaan. Pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun tidak hanya menjadi pakaian biasa tetapi juga kaya dengan budaya dan warisan etnik mereka. Khususnya setiap pakaian memiliki makna khusus yang merujuk kepada kepercayaan, tradisi dan sejarah komuniti Kadazan Dusun. Ia juga berfungsi sebagai simbol kehormatan dan martabat dalam acara-acara. Khususnya, ia juga merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya dan warisan nenek moyang dan memupuk kebanggaan dan kebersamaan dalam komuniti. Setiap pakaian tradisional Kadazan Dusun mempunyai makna simbolik yang dalam dan ia juga berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau maklumat secara simbolik. Akhir sekali, 6.4 mengenal pasti langkah-langkah dalam mengekalkan pakaian tradisional Kadazan Dusun. Yang pertama, mempromosikan pakaian tradisional Kadazan Dusun. Dipromosikan dengan cara mengajur berbagai pameran, menyediakan poster, membuat papan iklan serta menggunakan media sosial. Seterusnya, kerajaan memainkan peranan penting melalui Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan dengan menitik beratkan hal yang berkaitan pakaian tradisional. Khususnya, penjagaan pakaian tradisional turut memainkan peranan penting bagi mengekalkan keutuhan pada pakaian tradisional tersebut. Kesimpulannya, pemakaian pakaian tradisional kaum Kadazan di Ranau memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya dan identiti etnik mereka. Melalui kajian ini kita dapat mengetahui bahawa pakaian tradisional Kadazan Dusun tidak hanya merupakan pakaian seharian, tetapi juga simbol kebanggaan dan identiti budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi.